Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, pembangunan industri buluh antara langkah Kerajaan Sarawak untuk terus memacu pengeluaran sumber biodiesel boleh diperbaharui. Perinciannya bersama Bu Mawin. Bu Ma, silakan. Ya, Sahih. Terima kasih. Pembangunan industri buluh merupakan antara langkah Kerajaan Sarawak untuk memacu pengeluaran sumber biojisim boleh diperbaharui. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, sumber buluh akan ditukar menjadi pelet, iaitu sumber biojisim yang boleh dijadikan bahan bakar seakan arang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu ia merupakan sumber yang boleh diperbaharui, memandangkan tanaman tersebut akan membesar dengan cepat apabila ditanam semula. Beliau memaklumkan buluh merupakan tanaman yang dihendaki oleh dunia kerana ia boleh menghasilkan banyak produk lain. Selain itu, Premier berharap buluh akan meningkatkan tahap ekonomi kawasan lawas. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Pecah Tanah sebuah pasaraya dan hotel di Lawas. Dalam pada itu, Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka menyahut seruan Kerajaan Sarawak untuk beralih ke sumber lebih mesra alam dengan mengagihkan anak benih buluh betong kepada komuniti di daerah Lawas semasa majlis tersebut. Pengagihan itu diadakan bagi mempergiat dan mengembangkan pembangunan sumber buluh serta menggalakkan penglibatan komuniti dan penggiat industri dalam industri berkenaan. Projek komuniti buluh yang dilaksanakan oleh Pusaka bersama penduduk tempatan, penggiat industri serta Lembaga Kraftangan Malaysia bagi menghasilkan produk-produk yang boleh dijual di pasaran domestik dan dieksport. Baik, sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Miri kini berada di barisan hadapan dari aspek pembangunan Bandar Raya Pintar. Jelasnya, taman-taman di Miri dilengkapi dengan peralatan terkini dan isyarat peralatan tersebut dihantar ke pusat arahan sekiranya berlaku kecemasan dan dengan serta-merta sebarang masalah dapat diselesaikan. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, ini merupakan satu kejayaan besar dan beliau menyuruh bandaraya lain supaya mencontohi Bandaraya Miri dari segi aplikasi pintar ini. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Penutupan Miri May Fest 2023. Datuk Patinggi Abang Johari memaklumkan Majlis Bandaraya Miri MBM telah menerima pakai program Bandar Pintar Miri pada 15 Mac 2021 dan melalui aplikasi teknologi digital berkenaan, MBM telah menyediakan perkhidmatan yang terpuji dan kemudahan untuk manfaat masyarakat Miri. Selain itu, MBM telah diiktiraf dengan status Indeks Bangunan Hijau Bertauliah dan ini membayangkan standard bertaraf antarabangsa. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu standard antarabangsa ini harus dihayati dari sudut kebersihan, interaksi sosial dan dari aspek tingkah laku yang melambangkan peradaban serta masyarakat bertamadun berlandaskan norma antarabangsa. Saudara, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas akan menganjurkan rumah terbuka bersempena sambutan perayaan Hari Gawai Dayak pada 1 Jun di Pusat Konvensyen Borneo BCCK di Kuching. Dalam kenyataan medianya, Dato' Amar Douglas memaklumkan beliau akan disertai 16 lagi Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, para timbalan menteri serta wakil masyarakat Dayak pada majlis itu. Beliau memberitahu majlis tersebut bakal diserikan lagi dengan kehadiran Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang sebagai tetamu kehormat. Sehubungan itu, Dato' Amar Douglas ugah menjemput orang ramai untuk hadir pada rumah terbuka berkenaan untuk berkongsi kegembiraan sambutan Hari Gawai kali ini. Beliau menambah antara pemimpin-pemimpin masyarakat Dayak yang akan hadir ialah Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Menteri Industri Makanan Komoditi dan Kemajuan Wilayah Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom dan Menteri di Jabatan Premier Datuk John Sikitayai. Sementara itu, pada 7 Jun, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan isteri Datin Sri Dr. Wan Azizah serta Premier Sarawak dan isteri dijangka mendirikan majlis makan malam Gawai Peringkat Negeri di tempat yang sama. Baik, saudara, jejambat di bulatan Pen Borneo Sibu sepanjang 700 meter dibuka kepada orang ramai mulai pukul 6 petang semalam. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ini dijangka dapat memberi kelancaran trafik kepada mereka yang pulang ke rumah panjang untuk sambutan gawai.
Datuk Seri Alexander memberitahu ini merupakan berita baik kepada semua pengguna jalan raya menjelang sambutan Gawai Dayak yang hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Menurutnya, pembinaan jejambat tersebut telah melebihi tempoh yang sepatutnya kerana ada kerja-kerja lebih semasa pembinaan dan akhirnya ia siap dengan sempurna. Datuk Seri Alexander memaklumkan kini kenderaan dari arah Bintulu ke Kuching tidak perlu lagi melalui bulatan. Sama juga kalau dari lapangan terbang Sibu. Beliau turut menasihati para pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati dan mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Kerja-kerja pembinaan persimpangan bertingkat lapangan terbang Sibu yang bermula pada pertengahan 2017 tertangguh berikutan keadaan tanah lembut menyebabkan kontraktor terpaksa merawat kawasan luas berhampiran bulatan yang membawa kepada kuantum kerja tambahan. Baik, konvoi Kembara Sarawak Merdeka bersempena sambutan perayaan 60 tahun kemerdekaan Sarawak tiba di Limbang selepas daerah lawas menjadi destinasi pertama konvoi yang disempurnakan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ketibaan rombongan konvoi di perkarangan Dewan Suara Limbang disambut Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Paulugumbang selain warga Limbang yang turut bersama-sama meraikan para peserta. Datuk Dr. Abdul Rahman yang ditemui media pada majlis itu menzahirkan rasa syukur dengan pencapaian Sarawak dalam tempoh 60 tahun Sarawak Merdeka dalam Malaysia. Kita meraikan apa yang telah pun berlaku selama 60 tahun. Iaitu kita nampak perubahan-perubahan yang berlaku di seluruh pelosok negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang inilah. Dan saya menyeru kepada rakyat Limbang sama-sama juga meraikan perayaan yang begitu sangat penting bagi Sarawak, iaitu sambutan Jubli Intan 60 tahun merdeka dalam Malaysia. Pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang seterusnya bergerak ke Miri disempurnakan oleh Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail. Sementara itu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan yang juga Ketua Konvoi Kembara, Datuk Gerald Rentap Jabu berharap rakyat Sarawak akan turut bersama-sama meraikan para peserta konvoi di setiap bahagian yang dilalui kelak. Kita akan meneruskan perjalanan melalui Brunei dan ke Miri. Dan di Miri kita akan mengadakan upacara penyerahan bendera daripada Tuan Residen kita, Residen Limbang kita kepada Residen Miri. Sehingga kan pada 10 hari bulan di mana Yang Amat Berhormat Premier kita, Datuk Tinggi Abang Jo, akan bersama konvoi, mendahului konvoi menaiki motosikal dari Miri ke Bintulu. Kemuncaknya adalah pada 22 hari bulan Julai nanti, tahun 2023 ini, di mana kita, konvoi ini bersama saya, bersama 12 orang residen yang telah bagian yang kita telah lalui, menyerahkan bendera kepada Yang Amat Berhormat Premier dan juga Tuan Yang Utama Tun. Beberapa peserta juga berkongsi pengalaman masing-masing menyertai konvoi Kembara Sarawak Merdeka. Alhamdulillah, saya berasa sangat teruja sekali menyertai konvoi Kembara Merdeka Sarawak bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Inilah semangat anak muda. Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti konvoi Kembara dari Lawas sampai ke daerah Limbang. Merupakan satu pengalaman yang sangat menakjubkan dan mengagumkan kerana kita secara tidak langsung terlibat dengan perayaan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Jadi satu pengalaman yang sangat best lah, tidak dapat dilupakan. Kembara sejauh 3,516 km itu melibatkan kawasan utara hingga selatan Sarawak bermula di bahagian Limbang hingga bahagian Kuching. Amalan rumah terbuka seperti program Ngabang Gawai bertujuan untuk mengeratkan silaturahim, persefahaman dan keharmonian antara kaum berbilang bangsa, agama dan budaya di Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala berkata, program anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS itu diadakan bersempena Hari Gawai yang akan disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak tidak lama lagi.
Menurut Datuk Gerawat, program ziarah tersebut merupakan tanda kesyukuran atas berkat-berkat dan kejayaan yang dikecapi. Beliau menambah perbezaan dari segi etnik, bangsa, agama dan budaya di Sarawak dihormati antara satu sama lain dan telah menjadi teras budaya dan cara hidup masyarakat di negeri ini. Datuk Gerawat berkata demikian pada program Ngabang Gawai di Rumah Gawung Sungai Selejau asal Marudi. Beliau menambah kerajaan bukan sahaja mengiktiraf dan menghormati kepelbagaian masyarakat negeri ini, malah Kerajaan Gabungan Parti Sarawak amat menggalakkan setiap etnik untuk mengekal dan mempromosi budaya dan tradisi mereka masing-masing. Kepelbagaian sub-etnik masyarakat Kenyah merupakan kelebihan yang patut dijadikan satu kebanggaan. Menurut Ahli Parlimen Baram, Dato' Anyi Ngau, sesuai dengan semangat kerajaan perpaduan, kepelbagaian tersebut sewajarnya dijadikan inspirasi masyarakat Kenyah lebih bersatu padu dan bekerja keras untuk membina masa depan yang lebih cerah. Dato' Anyi Ngau memberitahu di Belaga sahaja terdapat beberapa sub-etnik Kenyah, antaranya Kenyah Badeng, Kenyah Umar Baha, Kenyah Umar Kelep, Kenyah Umar Sambob dan pelbagai lagi. Inilah keistimewaan kita ini. Keistimewaan kita. Bahawa kita ini berbeza-beza ini. Pokok dia dalam kita berbeza-beza macam ini bukan berarti kita ini tak pedulikan ataupun kita singkirkan satu sama lain. Beliau berkata demikian semasa merasmikan penutupan Ladong Bio Lepa Ajau, Anjuran Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Cawangan Sungai Asap Belaga di Umar Badeng, Longdungan Belaga. Menurut Dato' Anyi, kepelbagaian tersebut akan menjadikan masyarakat Kenyah lebih unik kerana mereka kaya dengan seni budaya dan tradisi yang boleh dijadikan tarikan pelancongan. Justru sebagai etnik minoriti di Sarawak dan Malaysia amnya, masyarakat Kenyah perlu bekerja keras untuk memajukan diri dan keluarga. Ini terutama melalui pendidikan yang harus diutamakan oleh generasi muda agar mereka berupaya mengubah hidup ke arah yang lebih baik. Saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan.